Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya orang panggil Uda Uda di apa? Di DAR Motorsport Jadi hari ini live pertama saya. Live pertama di DAR Motorsport. Bukan niat saya nak jual barang apa hari ni Hari ni semua saya nak cakap berkenaan dengan soalan-soalan biasa customer kepada saya lah. Yang soalan biasanya diorang biasa nak beli ECU. Kemudian dia terus tanya saya dia nak naik dyno Jadi jawapan dia kebanyakan ECU yang ada di aftermarket. Contohnya macam Red Leo, Issue Shop NK Racing, Datatech. Ini antara isu yang dia memang dalam isu tu sendiri memang dah ada mapping untuk motor standard. Maksudnya kalau keluar kedai, motor yang keluar kedai, kita terus boleh pasang dia, plug and play, terus boleh motor tu tak ada cut off. Jadi untuk 4 jenis ECU tu memang dia dah ada mapping standard. Cuma kita ada masalah kalau kita pasang Apitech, Tune Boss dan macam ECU jenama lain. Contohnya Rapido, ECU macam ni kebanyakannya dia tak ada mapping standard untuk untuk jalan motor standard. Jadi bila kita bawa tu tak berapa nak sedap lah. Soalan kedua yang orang biasa tanya saya, exhaust standard perlu dyno ke tak perlu dyno? Dan kalau masuk ECU ni tak payah dyno lah. 4 jenis ECU yang latest ni, Datatech, Issue Shop, Red Leo, motor-motor ni memang dah ada map standard. Kemudian kenapa saya minta dia orang buka cover set sebelah kiri atau kanan? Ini kerana sebelum dyno dia orang kena buka cover set kiri atau kanan tu disebabkan dekat situ ada skru untuk kita masukkan wire AFR. Kenapa skru wire AFR tu penting? Sebab kalau kita dyno gunakan lubang skru yang ada dekat manifold exhaust tu, sama ada dia sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Ada juga yang buat bawah enjin. Jadi yang kalau buat sendiri bawah enjin, dia senang nak buka, senang nak pasang, tak payah buka cover set. Yang biasanya kalau untuk exhaust NLK yang model baru, yang jenis tembak bulan tu, yang tu memang kena weldingkan skru AFR tu. Sebab apabila awak boleh pakai exhaust macam tu, maknanya motor tu performance dia tinggi Jadi bila performance tinggi, kita memang nak dyno, kita memang kena pakai AFR dekat manifold. Kalau untuk motor cutting standard, exhaust cutting standard, macam CJ Ipoh, Uma, kebanyakan Uma Racing, Rapido ke, dia akan ada skru tu dekat bahagian belah dalam. Dekat tangki air tu ada satu skru warna hitam. Jadi sebab itu saya minta buka cover set sebelah sana. Jadi customer kena datang buka cover set, ataupun masa nak datang sini dah tak ada cover set kiri ataupun kanan. Lagi bagus. Sebab apabila proses dyno buat, saya akan tengok enjin tuan-tuan. Saya akan tengok daripada tepi, sekiranya ada masalah, kita dapat tahu awal. Kalau tak ada, saya kena tengok juga. Cuma ada gangguan sikit dengan cover set lah. Lepas tu yang seterusnya, pelanggan nak minta timing kuda. Okey, nak buat timing kuda, timing kena tinggikan. Sebab itu kita nak kena naikkan sikit timing tu, baru boleh buat timing kuda. Kadang-kadang customer minta tapi dia datang dengan timing slow, kita orang kena tinggikan lah. Jadi itu memang tak ada dalam cas lah. Lagi soalan biasa apa lagi dia orang nak upgrade. Nak upgrade, bukan tak boleh upgrade. Boleh upgrade, tapi bila nak upgrade motor Y, yang paling minimum sekali kita boleh buat dan dia bagus untuk enjin awak semua adalah kalau nak naik dyno, lebih baik tukar exhaust, lebih baik tukar cam.
Lepas tu baru naik dyno. Kalau selain daripada 3 benda tu, saya fikir tak payah naik dyno. Tak payah naik dyno. Mana pakai exhaust standard, pakai mapping kilang. Kalau tak ada mapping kilang, ya kita kena buatkan mapping untuk exhaust standard. Jadi dia akan jimatlah duit. Apa lagi soalan seterusnya? Banyak customer yang BM pasal harga. Harga, ya betul, dekat sini kita akan dyno. Maksimum harga adalah 200. Minimum kadang-kadang atas tuner jugalah. Dia orang ambil 1.5 ada, 1.8 ada, 200. Disebabkan kita kat sini memang tak ada tuner. Kalau saya sendiri nak buat motor saya, ya boleh pakai saya tune sendiri. Kalau motor customer basic-basic, kita boleh buat touch-up. Tapi kalau untuk advance, lebih baik kita keluar duit, kita panggil tuner profesional buat motor-motor yang daripada workshop. Kebanyakan motor yang datang kat sini adalah daripada workshop. Kalau workshop tu dah biasa berurusan dengan mesin kita, dia dah tahu apa yang mesin kita nak. Dia orang dah biasa tengok graf-graf kita. Graf kita mudah dibaca. Dia kalau power memang power lah. Kalau tak power tu sebenarnya bukan kena tukar mesin. Sebenarnya kena buka balik mesin tu. Dan kenapa dekat DAM Motorsport tak jual barang-barang? Kita tak jual barang-barang cam, kita tak jual head, kita tak jual piston block. Bukan kerana apa, sebabnya terlalu banyak saingan. Lepas tu kalau orang nak upgrade macam mana? Kalau orang nak upgrade, saya terpaksa beli spek mengikut pada apa yang dia orang nak buat. Sebab kita dah tahu, bukan semua cam boleh ngam masuk dengan motor tu. Sebab kita ada mesin, kita ada result. Kita tak janji bulan dengan bintang pada customer. Kita cuma bagi motor dia boleh bawa. Saya sendiri, kalau motor customer datang pun, saya tak tune sendiri, saya pun bayar orang sama. Macam juga orang lain yang datang kat sini, kita akan bayar pada tuner. Tuner setakat ni di Temerloh, kalau ikutkan yang biasa orang guna untuk model issue shop, kita ada Ain lah. Ain, Nizam pun dah ada MK Racing issue shop, Apitech, Tune Boss, Red Leo, Rapido, issue Cozy. Okey. Jadi soalan seterusnya yang saya biasa dengar sehingga hari ini adalah RS 150 punya masalah. Masalah RS 150. Kebanyakan motor-motor standard, dia orang punya motor datang nak dyno disebabkan dia dah tak boleh bawa. Dia bila dia pulas minyak tu, dia macam sangkut kan. Itu problem TPS. TPS RS memang ada masa memang kena tukar. Kalau untuk mulakan repair untuk RS ni, kita kalau motor-motor standard tu kita mulakan dengan TPS. Jangan kalau pergi kedai-kedai biasa, dia orang akan recommend untuk servis ke apa benda ke. Kalau kita dah pergi macam tu, problem tu still ada lagi, kita mulakan dengan TPS. Ini sedikit ilmu yang saya boleh kongsikan untuk pelanggan-pelanggan injection dekat luar sana. Lagi untuk RS, untuk model Y. Untuk model Y yang model baru. Model baru dia akan naik check engine. Dia akan naik gambar check engine tu. Dia orang datang kat sini, saya tak boleh buat. Untuk hilangkan penyakit tu, saya terpaksa minta dia orang pergi dekat kedai yang jual motor, Posun ke apa ke. Biasa saya cakap pergi kat Posun lah, sebab dia orang ada alat untuk reset balik kan. Kalau dekat sini kita buat issue after sale. Lepas tu ada customer yang minta pasang barang. Barang-barang dia bawa sendiri. Okey, kita akan pasangkan barang dia. Jadi apabila barang-barang tu tuan-tuan beli daripada luar dengan online, itu saya tak salahkan lah. Memang itu hak masing-masing kan. Okey, tapi kita memang boleh pasangkan. Tapi apabila nak pasangkan barang-barang tu, kita akan ikut cara kita lah. Sebab kita yang penting untuk assembly proses, selain daripada kelajuan, kita kena selamatkan keadaan jugalah.
Yang penting air tak tendang. Kalau result horsepower baik, itu jackpot. Kalau result horsepower tak baik, itu di bawah tanggungjawab owner yang beli barang-barang tu. Tak semua barang okey, tak semua barang tak okey. Lepas tu kalau nak beli TPS online, TPS untuk RS tadi tu nak beli online. Jadi TPS tu ada yang jual harga RM90. Tapi bila awak beli yang RM90, awak cuma kena timbang berat dia. Contoh pegang dengan tangan, yang original punya berat dengan yang lokal punya berat. Kalau dia terlalu ringan, jangan beli walaupun harga dia RM90. Ada lagi satu model model TPS yang boleh pakai, jenama Shark. Saya tengok baru ni ada orang beli jenama Shark, saya pun dah try guna, boleh pakai. Selain daripada tu, baik kita gunakan SCK. Ada juga model yang warna orange. Dia warna orange sama macam SCK, tapi dia sebenarnya yang murah, RM90. Dia punya berat dia ringan. Kalau dia ringan sangat, bila kita pasang tak padan, tak boleh, tak bagus. Lagi soalan apa lagi yang biasa, yang biasanya dapat dekat graph. Okey, dekat graph talk. Graph talk dia orang tanya saya, okey ke tak okey motor ni? Okey ke tak okey? Graph talk yang terbaik. Yang terbaik adalah graph talk yang straight tinggi sahaja. Yang lain bukan tak terbaik, tetapi benda tu boleh repair. Tetapi sebagai owner dengan workshop, dia kena bekerjasama lah. Kita nak repair graph talk tu, kalau nak pemain fikirkan barang, sebab barang-barang dekat pasaran banyak, kita kena R&D tukar, baru kita dapat baiki graph talk tu. So far kalau kita tukar blok, memang kita punya torque akan naik, horsepower pun akan naik. Okey, lepas tu kalau yang pakai injection, lepas dia pergi ke kedai tu tukar blok macam LC. Untuk motor Y ataupun RS tak boleh macam tu. Dia kalau kita dah tukar blok spek 57 asal original motor, kemudian kita pergi kedai, dia tu cakap kat kita dia suruh tukar blok 62 kan. Masuk macam tu, plug and play. Memang senak motor tu nak keluarkan power dia. Jadi tak boleh juga macam tu. Untuk model Y ni saya recommendkan lah, kena pergi dekat workshop yang kalau di Temeloh ni banyak lah workshop dia. Workshop ni kebanyakan dia Melayu lah. Workshop Melayu, dia orang punya idea dia orang tinggi. Bukan saya nak puji lah, dia orang Melayu kita punya komen untuk apa model injection ni, saya fikir lebih baik lah. Dia bagus. Untuk motor-motor injection, sebab saya tengok ada yang datang kat sini bila duit dia dah habis banyak dekat tempat lain. Jadi kita pun kesian jugalah kan, sebab benda-benda basic, benda-benda basic macam ni owner kena tahu lah. Kita tak boleh redah je lah. Maknanya untuk motor Y ni tak boleh main redah je buat apa kita nak buat pada motor tu kan. Original motor 57, kita tukar 62, head block semua standard, jadi dia tak akan tahan lama. Kita kena ubah suai semua sekali. Lepas tu apa lagi? Kalau ada soalan boleh tanya, saya boleh jawab macam tu. Saya tak ada niat nak jual barang pun. Dekat sini kita gunakan dyno kereta. Memang betul saya gunakan dyno kereta. Tapi untuk dyno, setiap kali nak dyno kereta dengan motor, dia bukan gunakan load yang sama. Setakat hari ni apabila kita dapat tengok graf dia konsisten. Kalau kata 57, 62, kita dah kenal dah graf tu. Sebab kita tak tukar orang kat sini. Orang buat masa ni pekerja dia adalah saya sendiri pekerja. Saya sendiri juga yang akan tengok motor tuan-tuan tu. Saya dah cuba tambah bekerja, tapi kita akan ada masalah lain lah. Jadi untuk barang yang jenis macam ni, saya sendiri tak berani nak ambil pekerja lagi dah.
Untuk bahagian pekerja ni bukan kita nak jimat duit ke apa ke kan. Tapi disebabkan motor tuan-tuan tu datang pun dah mahal, kos pun dah habis banyak. Jadi kita tak nak apa nama ni, kita tak nak merosakkan lagi lah. Kita cuba buat yang terbaik lah. Kenapa orang buat 6.2? Kita suggest modal sampai 3,000, 4,000. Apabila tuan-tuan upgrade daripada block, memang automatic head dia kita kena besarkan, baru power dia sepadan. Kalau tuan buat budget nak masuk 6.2 tapi guna head block standard, dia terlalu kecil. Boleh, tetapi terlalu kecil. Saya tak galakkan untuk perbuatan macam tu. Maksimum untuk head Y saya suggest sampai piston size 60 je. 60 dah okey untuk head standard Y. Kalau head besar 1922, kalau head head LC 1922 dia orang masukkan untuk 62 tu okey. 62. Kalau 65 piston 65 sebaik-baiknya dia orang overhaul, tukar rod tu. Tapi ada orang tak payah overhaul lagi, dia jalan dulu, dia run dengan 65 head besar lah. Kita cuma risau head tu bengkok je, sebab head Y tu kecil. Ini soalan ni apa? Untuk RS, lepas tukar TPS baru, perlu calibrate ataupun tidak? Biasanya tak perlu. Kalau motor tu dah modified, dia dah naik dyno apa semua, kalau kena adjust sikit itu normal lah. Tapi kita pun tak charge dia untuk calibrate tu, disebabkan dia baru turun dyno, kita tak charge dia. Tapi kalau motor running motor standard keluar kilang, bila tukar TPS tak payah nak calibrate, tak perlu. Kalau motor naik dyno, dia orang kita pakai ECU after sale, kalau kena calibrate itu normal. Itu tak ada setakat ni yang saya tukar tak perlu calibrate. Tapi kalau kena calibrate tak ada masalah. Kita akan jumpa dengan tuner tu, dia akan calibratekan TPS. Sebab calibrate TPS, sekiranya motor tu dyno dengan dia, tuning dengan contohnya dengan ECU shock ataupun data tag, dia orang tak ada masalah untuk calibrate throttle. Jadi map yang ada dalam tu adalah map dia orang. Kalau kita tukar tuner, nak minta tolong tuner ni tolong calibrate, jadi memang dia orang tak nak buat. Kalau untuk appetite, okey, kenapa appetite dia orang cakap nak buat mapping? Dia orang keluar daripada dyno lain, datang dekat sini minta tolong mapping. Memang jadi masalah sebab ECU tu akan baca laptop kita bukan adalah laptop yang terakhir untuk yang buat motor dia tadi tu. Automatic ECU appetite akan baca macam tu. Jadi tak boleh. Nah, kalau dia dyno dekat sini, memang automatic benda tu jadi senang kerja dia. Untuk RS tak perlu. Tukar TPS baru tu hati-hatilah kalau beli Kalau beli TPS nak tukar pasang tu, memang kedai akan upah mahal sikit upah pasang dia. Sebab dia perlukan teknik. Dia tak boleh bocor pula. Kalau bocor kan tak sedap. Okey, Abang Azlan Lan, saya rasa jelas kot. Motor standard tak payah. Yang lain-lain apa lagi kita punya kebanyakan saya nak cerita pasal workshop yang datang dyno di sekitar Temelloh ni. Ada lebih kurang Temelloh, Maran, diorang memang bagus, very understanding about injection. Diorang ni apabila diorang dapat customer yang memang nak performance, diorang bila tengok graf, diorang akan buka motor diorang kat bawah, lepas tu diorang naik balik. Jangan cakap pasal saya pun manusia biasa, main motor macam biasa. Jadi kita pun ada hati perasaan kalau dengan workshop lah. Kita pun akan berbincang sama lah dengan diorang. Bila diorang buat R&D macam tu, harga dyno dia memang agak berubah sikit lah. Berubah. Kita pun tahu dia buat 2-3 kali untuk dapatkan benda tu. Jadi kita masih ada tolak ansur lah. Kadang-kadang pelanggan kita terlalu nak laju sangat. Kalau setakat 42 horsepower tu dia katanya slow. Memang ada orang macam tu.
Jadi macam-macam kaedah pelanggan kita kena layan sama-sama lah. Ada, tapi diorang gentleman lah. Kalau setakat nak result tinggi, diorang boleh tukar mesin dyno. Dia kata dyno dekat sini tak bagus. Sebenarnya dyno tu hanya untuk setting minyak. Awak boleh jalan atas jalan je. Selebih-lebihnya adalah bergantung pada pomen tu, mekanik. Untuk kita akan keluarkan apa yang ada kat dalam tu. Memang tuner memang penting. Disebabkan tu kita bayar terlalu tinggi. Kita bayar upah diorang mahal. Diorang buat motor sebab final result duduk pada dia. Mesin kita boleh layan load motor on the road. Motor untuk jalan atas jalan, kita perlukan berat yang sama. Sekurang-kurangnya kalau lari 1%, 2% tu okey lah. Kalau lari banyak sangat persen, bila turun daripada mesin tu, dia akan bawa, tak boleh nak bawa dengan sedap lah. Motor kalau turun pada dyno dekat DAR ni, kita tak payah test bawa laju sebenarnya. Kita test bawa slow untuk pusing-pusing taman tu apa semua. Kalau dia okey kat situ, untuk bawa laju tadi atas dyno kita dah bawa laju. Saya ada ingat soalan seterusnya, dia orang cakap pasal sebelum naik dyno motor nak kena running ke tak. Seingat saya duduk dekat Temerloh ni dah setahun lebih. Motor dah siap pasang, semua awak sendiri dah running. Maksudnya workshop sendiri dah bawa try. Dia boleh rasa macam minyak tak cukup nak tambah. Masa tu dia terus boleh naik. Bukannya siap-siap pasang, motor tak try start ke apa ke, tahu-tahu terus hantar dekat dyno. Tak perlu macam tu. Motor tu kalau boleh awak dah upgrade apa semua, kalau boleh start dekat workshop ataupun dekat tangan awak boleh start, maknanya motor tu masih okey, tak ada masalah, boleh jalan. Tak perlu nak running sampai 1000 km, 100, 200, tak ada dalam apa undang-undang beli kereta ke, kereta baru ke, motor baru ke nak kena running, tak ada. Disebabkan saya daripada Mercedes-Benz Malaysia masa tu, enjin baru yang kita keluarkan, kalau beli kereta baru tu sentak aja. Selagi mana boleh kilometer tu boleh capai, balon dia habis. Sebab kita baru beli kereta tu kan. Kalau motor pun sama. Sebab itu awal-awal dia dah ada cut off. Dia orang tanya saya nak set sprocket. Pasal nak set sprocket, saya terpaksa share dekat sini supaya dia akan tambah pengalaman lah. Kalau brother-brother dah ada pengalaman, dia akan tambah lagi pengalaman. Kalau nak set sprocket, kalau rasa macam kita dah habis gear 1 sampai 5 bawa, lepas tu rasa macam nak kena nak masuk gear lagi, masa tu kita turunkan lagi sprocket tu. Kita turunkan sprocket tu sampai kita rasa masuk gear 5, dah cukup dah. Diorang minta saya setkan sprocket diorang, tapi saya tak boleh nak buat sebab kan jalan kita tak sama. Kalau saya nak pergi kerja lalu jalan Temerloh tu, tak habis pun gear 5. Kalau pakai sprocket besar habis gear 5. Jadi benda-benda set sprocket ni owner kena tahu sendiri macam mana nak set. Untuk hari ni saya rasa dah berapa minit saya kena limit time. Kita cuba buat penambahbaikan dekat mana-mana yang kurang. Daripada kita mula dulu sampai sekarang, kita cuba buat penambahbaikan. Dan kalaulah ada serba kekurangan dekat sini, saya minta maaf lah kan. Tapi saya cuba bagi sempurnakan keadaan untuk untuk permotoran Temerloh sendiri. Lepas tu dekat daripada saya terima kasih banyak-banyak. Kita punya supporter datang daripada Terengganu, Maran, Temerloh, Jerantut, Bentong. Ada juga datang daripada KL. Lepas tu apa yang kita boleh tolong, kita akan tolong buat kan. Jadi apabila orang mesej saya untuk dyno, saya akan bagikan contact number untuk awak terus direct link dengan dengan tuner, sebab kita boleh set time tu. Kadang-kadang saya tak ada juga. Jadi saya produk hari ni saya tak ada niat nak jual produk. Produk yang saya ada dekat sini pun taklah banyak mana. Tapi saya adalah dealer rock oil Malaysia. Produk rock oil ada. Yang lainnya ilmu lah. Kalau ada soalan boleh tunjuk kat situ. Boleh komen lah kalau ada soalan. Kalau belum hantar dyno,
Kalau buka cover set tu, dia ada bagusnya untuk tuan puan sendiri. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi untuk hari esok. Kita jumpa hari esok, InsyaAllah tengah hari ke. Kalau saya kompos soalan dulu, nanti saya akan cakapkan balik semula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.